mulia. Bulan Syawal, bulan mulia. Baik, kita nak tengok apa sebenarnya ada pada bulan Syawal ni. Kita hari tu duduk sembang dah. Tuan-tuan ambil maklumat dan tuan-tuan boleh tolong jot down. Tuan-tuan tulis. Tuan-tuan tulis nah, salih ala sayyidina Muhammad, supaya kita dapat ingat apa yang kita bincang, kita dapat ingat. Tuan-tuan tulis. Ada beberapa kelebihan daripada bulan Syawal. Saya nak intro dulu. Saya nak bagi tajuk dia dulu, kelebihan Syawal. Salih ala sayyidina. Tuan-tuan tulis tajuk dia dulu. Sekali kita syarah satu demi satu. Sempat nah kalau sempat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Azizi, Ustaz Azizi Roslan Sempoi. Dia komen Sempoi tu tahulah pasal apa. Ustaz Azizi Roslan tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama tulis. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, Syawal bulan permulaan. Kita tengok sekali apa maksud Syawal bulan permulaan. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, Syawal bulan takbir. Kedua. Yang ketiga, Syawal bulan silaturahim. Tiga. Yang keempat, Syawal bulan puasa setahun. Okey. Yang kelima, ini best sikit, Syawal bulan nikah. Ada apa main kat mana pula tu. Dan yang keenam, Syawal bulan peperangan. Salih ala sayyidina Muhammad. Dura kata apa, terima kasih atas wish dan harap-harap tak kena cuti kayu 6 bulan. Tengoklah. Kalau sampai putus ACL tu kena 6 bulan lah cuti awak dah. Baik, Allah SWT. Okey, nama yang tadi kan. Yang pertama tadi Syawal bulan permulaan, yang kedua Syawal bulan takbir, yang ketiga Syawal bulan silaturahim, yang keempat Syawal bulan puasa setahun, yang kelima Syawal bulan nikah, yang keenam Syawal bulan peperangan. Okey, ready? Salat sama. Okey, mari kita tengok. Mula-mula yang pertama, Syawal, salli ala sayyidina Muhammad, bulan permulaan. Apa maksud dia? Syawal adalah bulan kembalinya manusia kepada fitrah. Diampunkan segala dosanya setelah melakukan ibadah Ramadan selama sebulan. Ini adalah permulaan untuk setiap umat untuk menjaga ibadahnya dengan kebaikan. Okey, tuan-tuan, kita hari tu dah lalu Syawal kan, lalu Ramadan sebulan. Kita buat ibadat dalam bulan Ramadan. Salli ala sayyidina Muhammad, sungguh-sungguh menumpukan ibadat dalam bulan Ramadan sehingga subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dan kita mengharap apa ni? Kita mengharapkan pengampunan Allah daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan sebelum daripada kita masuk Ramadan. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Manis Astro Oasis. InsyaAllah Ustaz Manis pun ada dengan kita, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah SWT, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Akmal Mazuki, ahlan wa sahlan. Aida Katrina, ahlan wa sahlan. Sallallahu alaihi wasallam. Syahfar, ahlan wa sahlan. Marini Surya, Arye, Pak Long, Bapak Pak Long Kulim. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, bila kita masuk Ramadan, Allah buat apa? Allah ampun dosa-dosa kita. Man qama, siapa yang menghidupkan Ramadanan imanan wahtisaban, dengan harap dan dengan iman dan harap sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqab zambi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa dahulu. Keluar daripada Ramadan, kembali kepada fitrah. Keluar daripada Ramadan, kembali kepada fitrah. Sebab tu kita raya apa? Hari Raya Aidil Fitri, kembali kepada fitrah, bersih daripada dosa-dosa. Jadi sepatutnya keluar Ramadan kita fresh. Kita fresh daripada dosa-dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Kita fresh dalam amalan. Tuan-tuan, apa yang menjadi penyebab kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berat dalam melakukan amalan? Pasal dosa. Susah nak buat amal. Pasal apa? Pasal dosa. Bayangkan kalau kita keluar daripada Ramadan, dosa kita seluruhnya terampun. Apa akan jadi? Kita fresh. Fresh untuk apa? Fresh untuk kita mudah melakukan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepatutnya ni, saya nak pesan ni, Quran jangan tinggal.
Tolong tuan-tuan tulis benda ni. Tuan-tuan usaha untuk buat. Quran tolong jangan tinggal terlalu lama. Ni berapa hari dah hari ni? Hari apa Syawal dah? 7 Syawal dah. Macam ya? 7 kan? Mana 7? 8 lah. 8 ke 9 lah? 9 lah. 9 Syawal lah. Tahu tak? 9 lah. Hari tu kita raya 7 bulan. 7 2 hari lepas kan. Kemarin 8, hari ni 9 lah. 9 hari dah. Ada orang dah tinggal sallallahu alaihi wasallam Muhammad Quran dah 9 hari dah. Ada orang tinggal Quran dah 9 hari dah. Buka balik tuan, buka balik. Tahu pasal apa? Sepatutnya lepas daripada Ramadan kita ni fresh, sedap berasa nak baca Quran. Pasal apa? Hati dah bersih pada dosa. Siapa tinggal sunat witir? Angkat tangan. Siapa tiap-tiap malam dah tinggal dah sunat witir? Tak patut kita tinggal sunat witir. Pasal apa? Pasal kita fresh. Dulu kita susah nak buat sunat witir, pasal dosa duk runtun kita susah nak buat. Patutnya dalam bulan Ramadan dah ampun dosa kita, kita mudah untuk buat sunat witir. Kita mudah untuk bangun pagi-pagi 2 rakaat tahajud. Kita mudah untuk semayang subuh berjemaah dengan keluarga kita, dah tak boleh nak pergi masjid. Kita mudah untuk kita semayang isyak secara berjemaah. Mudah untuk kita puasa sunat bahkan. Pasal apa? Pasal kita fresh. Betul tak ni? Patut tak macam tu? Patut tak kita banyak ibadat pasal kita dah terbersih daripada dosa ni? Patut. Tapi pasal apa yang berat lagi? Pasal apa duk puasa berat lagi ni? Pasal apa duk puasa susah lagi? Sallallahu alaihi Muhammad. Saya takut dosa tak terampun. Kalau dosa tak terampun tuan-tuan, kita takut pula pasal doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Apa doa Nabi SAW? Apa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW? Apa dia? Mu'idah, celakalah man adraka Ramadan falam yughfir lahu aqama qala sallallahu alaihi wasallam. Celakalah siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Apa tanda dia tak dapat pengampunan? Dia masih berat nak buat ibadat. Masih susah nak buat ibadat. Itu kita takut. Tuan-tuan, saya nak minta, boleh tak saya nak minta diri saya nak minta tuan-tuan. Tuan-tuan buktikan yang tuan-tuan bukan orang tu. Tuan-tuan bukan orang yang tak dapat pengampunan. Tuan-tuan, ada time yang kita kena paksa diri kita. Ni kalau macam orang-orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad apa? Dia panggil tahun apa? Tahun honeymoon dia panggil. Kalau tingkatan apa? Tingkatan honeymoon. Tempat lah. Kan nampak kan? Dulu ada SRP, lepas tu ada PMR, lepas tu ada apa lah? Lepas tu PT3, lepas tu tingkatan bulan tingkatan 5 tu baru ada SPM pula. Kan, tingkatan 4 dia panggil honeymoon year. Waktu tu ngaji tak mau, baling buku, study tak mau, malas. Tak. Kesan dia impact dia bila? SPM. Tahu lagi satu tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal momentum dia dah hilang. Kita ni tuan-tuan, boleh tak jangan panjang sangat honeymoon kita ni lepas daripada Ramadan ni. Takut momentum kita hilang. Kita susah. Sebab tu kalau boleh lepas-lepas Ramadan jangan tangguh lama-lama, terus je pergi puasa sunat. Pasal momentum kita, jaga momentum, jangan duk tarik handbrake lama-lama sangat. Saya nak minta tuan-tuan yang duduk dengan saya ni malam ni, saya yang menyaksikan melalui page Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Masjid As-Salam, yang menyaksikan melalui Instagram, saya nak minta satu, boleh tak tuan-tuan tolong Quran, tolong buka balik yang mana dah tinggal. Nombor 2, tuan-tuan tolong jaga 2 rakaat tahajud. Yang ketiga, tuan-tuan tolong jaga sunat witir. Yang keempat, tuan-tuan teruskan dengan sembahyang berjemaah macam mana kita duk buat hari tu waktu kita duduk dalam bulan Ramadan. Dan apa saja amalan yang tuan-tuan banyak duk buat dalam bulan Ramadan, tuan-tuan boleh tolong buat. Terus buat. Jangan tinggal. Siapa tinggal jaga. Tuan-tuan saya selamat. Tak. Buktikan ini, kita nak buktikan yang kita bukan daripada kelompok orang yang tak dapat pengampunan dalam bulan Ramadan. Buktikan tuan-tuan. Teruskan. Kak Zaitun kata apa? Teruskan, kekalkan momentum Ramadan.
Jangan honeymoon lama-lama sangat. Nah, boleh lah salih alaihi wasallam. Kalau boleh nak suruh pergi masjid, tapi masjid tak boleh nak pergi. Buktikan tuan-tuan, buktikan. Jangan sampai dapat doa malaikat Jibril alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat yang disebut, yang dipetik oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mukasyafah Al-Qulub, dia kata doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril a'abbadahullah, orang yang tak dapat pengampunan di sisi Allah ni dalam bulan Ramadan, a'abbadahullah, nescaya dia jauh daripada Allah. Apa maksud jauh pada Allah ni? Allah tak mau pandang dia. Dia jauh pada rahmat dan kasih sayang Allah. Bulan Allah nak ampun seluruh dosa, tapi dia tak dapat pengampunan. Semua orang dapat pengampunan, dia tak dapat pengampunan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. A'abbadahullah, nescaya dia jauh daripada Allah. Allah tak mau pandang dia. Boleh faham tuan-tuan? Ingat, yang pertama, Ramadan bulan permulaan. Permulaan apa ni? Kita dah kembali kepada fitrah. Kita fresh. Kita dah fresh daripada dosa-dosa. Kita bersih daripada dosa-dosa. Buktinya apa? Buktinya kita makin sedap untuk melakukan ibadat. Makin seronok untuk melakukan ibadat. Makin syok, makin ringan untuk kita buat ibadat. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Boleh faham tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, Abdul Wahab Zawiyah ala wasahlan. Khairun Abdul Aziz ala wasahlan wa marhaban bik. Ustaz James wadah, masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala wasahlan wa marhaban bikum Ustaz Jim. Ustaz Jim ada live lagi kot pukul 9 ke 10. Ustaz Jim tiap malam ada live, bagus masya-Allah. Okey, pertama. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Ramadan bulan takbir. Syawal bulan takbir. Masuk saja bulan Syawal, nak banding dengan bulan-bulan yang lain, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, masuk saja Syawal, Nabi SAW perintah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hiasilah malam hari raya dengan apa? Dengan takbir, wa tahmid, wa tahlil, wa takbir, wa taqdis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taqdis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak ada bulan yang lain yang masuk mula bulan tu Allah suruh takbir melainkan bulan Syawal. Ada bulan lain? Ada? Bulan apa? Zulhijjah? Raya apa? Raya haji? Bukan permulaan, bukan masuk bulan. Kan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi bulan Syawal masuk Allah perintah untuk perbanyakkan takbir. Spesialnya bulan Syawal nak banding dengan bulan-bulan yang lain. Bukan sakat takbir, Allah suruh banyak tahmid, alhamdulillah. Allah suruh banyak tahlil, la ilaha illallah. Bila? Malam permulaan kepada malam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Syawal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, tanggal 1 Syawal adalah hari raya Aidil Fitri. Seluruh umat Islam mengumandangkan takbir. Berkumandangnya takbir merupakan ungkapan rasa syukur dalam kita melakukan ibadat dalam bulan Ramadan. Bahkan malahan kemenangan yang diraih itu tidak akan tercapai kecuali dengan pertolongannya. Maka kita perlu memperbanyakkan berzikir, bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Saya semak. Okey, tu dua. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Syawal bulan silaturahim. Tak sama macam bulan-bulan yang lain. Bulan Syawal bulan Allah suruh kita menyambung silaturahim. Masuk 1 Syawal, Nabi SAW sampai ke tahap Nabi SAW ajak kat kita nak pi semayang raya, pi jalan lain, balik jalan lain. Cuma kita kat tahun ni tak boleh nak buat gitulah. Tapi tahun-tahun biasa, sallallahu alaihi wasallam, bulan-bulan biasa, pada tahun-tahun yang sebelumnya, kalau tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada rumah tuan-tuan nak pi semayang raya, pi jalan lain, balik arah jalan lain. Nur Rasidah kata, awak suara ustaz terhenti. Betul ke? Suara saya terhenti ke? Okey ke no? Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey kan? Okey. Okey, tak bunyi apa? Dekat Instagram. Okey. Okey. Instagram sangkut lah. Oh, Assalamualaikum.
Chelsea daripada Johor, Marian Khalid. Okey je ustaz? Abu Ayyash. Okey, Abu Ayyash buat macam ni. Okey. Jelas? Okey, terima kasih. Kena respon juga lah, pasal saya nak tahu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kut sangkut ke lagu mana ke, boleh saya mulhaf, Allahumma salli mulhaf. Okey saja. Okey. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi ajak kat kita hari dalam hari raya, keluar pada rumah, pi jalan lain, pi arah satu arah, balik pada satu arah yang lain. Pasal apa? Ulama kata supaya dapat berjumpa dengan ramai orang. Pi ikut lain, jumpa orang lain, balik lagi jumpa orang lain, supaya boleh bersilaturahim. Diajak pada kita hari raya Aidil Fitri, pi ziarah, pi rumah nu, pi rumah ni, pi ziarah sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk menyambung silaturahim. Tahun ni tak boleh lah, tak boleh nak pi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi jangan tak duk risaulah, boleh saja guna Facebook, guna menyambung silaturahim, guna video call kan. Sallallahu alaihi wasallam duduk jauh, berimpun dengan ramai semua. Tahun ni special, saya special tahun ni. Saya paling ramai sallallahu alaihi wasallam bersilaturahim tahun ni, buat Facebook live. Ni subhanallah. Waktu tu kalau boleh bayang 15,000 orang mai rumah saya. tutup Facebook tu hari tu 15,000 kita duk communicate macam mai semayang raya tu, bersilaturahim. Nabi SAW suruh tuan-tuan sekalian pergi jumpa, bersalam-salaman, ucap apa? Taqabbalallah minna wa minkum. Orang tu jawab, minna wa minkum taqabbal ya karim. Salam-salam, semoga pergi ziarah, menziarahi. Itu salah satu daripada perkara yang kita lakukan sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syawal, yang jarang-jarang kita buat pada bulan-bulan yang lain. Lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bulan Syawal ialah bulan puasa 1 tahun. Subhanallah. Bulan Syawal, bulan puasa 1 tahun. Bulan Ramadan puasa sebulan. Bulan Syawal puasa setahun. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullahu taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, man sama Ramadana, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, thumma atba'u sitta min Syawal, kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari dalam bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka ganjaran baginya seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Boleh salli alaihi wasallam, hadis sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni kena buat. Tahun ni tuan-tuan no excuses. Tahun ni tuan-tuan tak ada excuse. Kita dah berapa hari lagi? Ni baru hari ke-9. Siapa tak puasa, siapa tak start lagi, boleh start dah. Boleh start dah. Tahun lepas kalut, sungguh tahun lepas tak dan tuan-tuan. Bukan sekat tahun lepas, dan tahun-tahun sebelumnya memang selalu tak sempat. Duduk sehari lagi nak habis Syawal tu, tanya, dan tak puasa ni? Allah, tak sempat habis lah Ustaz. Mana nak puasa Ustaz? Hari kedua rumah tu buka. Hari ketiga baraan Syawal. Hari keempat dah start kerja dah, office tu buka. Hari kelima kontraktor buat rumah tu buka. Hari ke-6 kenuri kahwin kat kampung. Hari ke-7 anak menakan kahwin. Hari ke-8 sambung tuan-tuan, sampai habis. Bukan setakat Syawal, masuk bulan depan tu dua ada lagi rumah tu buka. Rumah tu buka, kelang tu buka, pejabat tu buka. Mana ni Ustaz Syamad ni? Kita sampai tali pinggang pun tu buka.
Tak boleh naikkan. Subhanallah Ustaz. Dan dia duk pakai alasan tu, ustaz menerima jemputan itu lebih afdal daripada puasa sunat ustaz. Tiap-tiap tahun pun pakai alasan tu lah. Subhanallah Ustaz, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Dia nak ni, sampai tunggu sehari lagi dekat ujung, tinggal sehari tu ya. Dah habis dah? Dah habis dah salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni puasa Syawal ni, puasa 6 hari. Allah ustaz, tinggal sikit lagi ustaz, tinggal sikit, sayang ustaz, tinggal sikit, tak dan. Sikit banyak mana? 6. Tiap-tiap tahu lagu tu lah tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh nah. Apa ni, Mia Romia. Hari ni dah 10 Syawal. Malam ni masuk 10 dah. Afiq Zikri ala wa sahlan. Ummu Habibah Amin. Jadi subhanallah tuan-tuan, boleh tak tahun ni kita nak azam? Macam mana dia buat? Macam mana dia buat calculation 30 hari salli ala Sayyidina Muhammad Syawal tambah 6 hari. Dan 30 hari dalam bulan Ramadan tambah 6 hari Syawal, dia dapat salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala Sayyidina Muhammad, kana kasiyamid dahri, seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Nak kira satu amalan kebaikan digandakan berapa kali ganda? 10 kali ganda. Paling satu 10 kali ganda. Jadi puasa 30 hari dapat apa? 300. Campur 6 hari, 6 hari salli ala Sayyidina Muhammad, satu hari 10 kali ganda, dah 600. Jadi total up jadi 360 hari, sempurna setahun. Boleh nak salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Zaina kata apa? Saya baru puasa 1 hari. Tahniah. Subhanallah Ustaz. Tahniah, masya-Allah. Berjaya juga sehari ni. Berjaya juga ni. Ada orang tak mula lagi. Tapi dalam bab ibadat jangan tengok orang bawah. Dalam bab ibadat tengok orang atas. Habis subhanallah tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dulu orang kampung takkan buat apa majlis dalam tempoh 6 hari tu, 7 hari tu. Jangan takkan buat apa program kenduri ke, mesyuarat nak kenduri. Nak kenduri bila? Nak kenduri ingat raya ketiga. Oh no. Takkan ada orang kampung setuju. Kan nak kenduri panggil orang kampung dulu-dulu kan. Nama kan? Awak mau duk jauh kan? Duk jauh sangat. Tak apa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, orang kampung dulu panggil mesyuarat. Saya ingat nak buat kenduri ingat raya ketiga kot, pasal nu anak-anak daripada Kuala Lumpur pun pekat balik. So dia ingat nak buat raya ketiga. Minta maaf lah, raya ketiga lagi siapa tak ada orang nak buat kerja. Nanti siapa tak ada orang nak buat kerja. So saya ni pasal ni Tok Imam puasa 6, ni kau ni puasa 6, ni kau ni puasa 6, puasa 6. Saya siapa buat kerja? Oh, dalam tempoh tu jangan siapa duk buat kerja apa. Jangan siapa duk buat kenduri apa. Tak. Kenduri hanya akan bermula selepas raya puasa 6. Dulu waktu kecil-kecil kita ni biasa dengan raya puasa 6 ni. Buat ketupat tuan-tuan. Nampak tak? Buat ketupat. Hari ke-6 puasa tu ketupat, buat ketupat. Salih Azim. Pasal apa? Esok nak raya. Dia punya excitement tu macam nak raya kata ni. Salih Azim Muhammad. Ni distancing 1 meter ustaz. Tiba-tiba kan. Jadi insyaallah tuan-tuan salih Azim. Dia kata mak ni bukan 1 meter dah ni, 2 meter. Mak ambil pot dia kat ujung tu sedap sikit. Kan salih Azim Muhammad. Jadi subhanallah salih Azim Muhammad tuan-tuan. Nanti saya panggil mak saya mai duduk sebelah saya bagi tazkirah. Jadi subhanallah dulu tuan-tuan tahu. Dulu saya mula-mula mengaji Quran belajar dengan mak saya lah. Mak lah ajak Quran mula-mula dulu ni. Ingat ayuk tu kecil-kecil tu pergi mengaji seluar pun tak pakai. Mak kata, pergi pakai seluar dulu. Ingat lagi waktu tu pakai seluar. Pada salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu amalan orang dulu-dulu. Dan takdirnya subhanallah tuan-tuan, disebabkan PKP tahun ni kita boleh puasa macam tu. Jangan-jangan boleh dapat tuan-tuan. Tahun ni kami raya 6. Salli ala Sayyidina Muhammad. Raya 6. Walaupun ada kaki mengelak yang tak habis puasa lagi.
Tak ni. Tak habis puasa lagi. Dia pun raya puasa 6 juga. Faham ni? Dia memakai dalil orang perempuan hari tu waktu bulan Ramadan 7 hari tak puasa habis juga. Dia pun raya puasa juga. Dia kata pakai dalil kata. Tak apalah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi nak cerita seronoknya tahun ni pasal apa? Pasal kita dapat puasa sallallahu alaihi Muhammad dan kita dapat meraihkan puasa 6 ni dengan bagi kita macam sempurna lah, macam cantik. Kalau waktu-waktu yang lain kita tak dapat momen-momen macam ni. Kan? Tuan-tuan yang tak mula lagi, tuan-tuan boleh buat. Mihran Abdullah, mak ada kat sebelah ke tu? Mak ada kat sini. Mak saya ada kat sini. Alhamdulillah. Seronok pun sekali ramai-ramai, buka puasa sekali ramai-ramai. Seronok pula tuan-tuan. Tahun ni dia rasa macam mana, macam kita duduk dalam bulan Ramadan hari tu. Seronok. Sebab tu hikmah daripada PKP. Boleh puasa 6 hari berturut-turut, boleh. Boleh puasa nak berselang-seli, buat macam puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, alhamdulillah. Esok tak puasa, cuti. Lusa puasa pula. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak puasa pun tak nak buat apa. Yang tak puasa pun bukan nak, kalau hari tu betul lah nak pergi kerja lagi, nak makan tengah harinya, nak lepak dengan kawan-kawannya. Selagi ada orang buat rumah terbukanya, ni duduk di rumah aja. Puasa pi lah tuan-tuan, duduk sabar-sabar saja, rasa lapar tidur. Ni lagi bangkit, lapar pula tidur balik. Sedap-sedap kan nak bagi apa, nak buka puasa dah kan. Jadi tuan-tuan, mujahadah. Boleh buat selang-seli, boleh ambil Isnin Khamis, boleh? Mana? Sempat dah ambil Isnin Khamis. Sempat kot noh. Ada berapa ini baru hari ini, baru masuk hari yang ke-10. Kita ada 20 hari lagi. Ambil Isnin Khamis. Insya-Allah dapat 6 hari. Ni sallallahu Muhammad. Ataupun tuan-tuan nak gabungkan dengan puasa-puasa qadha yang muslimat yang ada puasa hari tu, yang qadha hari tu ni, yang tak yang masih belum qadha lagi. Qadha. Niat puasa qadha, puasa sunat tumpang dia, boleh. Makan ulama-ulama menyebutkan. Faham nah? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tapi orang yang menggabungkan puasa tu, dia tak samalah macam orang yang buat sallallahu alaihi Muhammad. Robocop main, dia kata apa? Puasa 6 ni mencabar sikit. Pasal apa? Pasal makanan, teman-teman duduk di rumah kerana nak makan, dia kata kan gitu pula. Ada orang bigap macam tu pula. Tapi puasa 6 tahun ni taklah mencabar macam tahun-tahun yang lain. Tahun-tahun yang lain ni dia apa ni, rumah tu buka dengan apa sebagainya kan. Jadi saya nak ajak tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, sahabat-sahabat yang bersama dengan saya malam ni, tolong azam nak habiskan tahun ni. Tuan-tuan tolong bagi habis puasa 6. Tolong. Boleh nah? Janji pada diri sendiri. Tak sedut angguk lah yang depan ni habis dah. Ni yang tak habis. Yang tak habis ni. Ni sallallahu alaihi. Bat dia tak angguk lah. Bat tak tahu yang kita tanya ni. Dia dah habis dah. Dia sallallahu alaihi. Rauk tak mau angguk sepak lah. Ni. Rauk Pak Ari, dia kata. Tolong follow up Pak Ari Rauk tu. Pastikan dia habis Pak Ari. Jadi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, azam tahun ni kita nak sempurnakan. Sebab tahun-tahun lepas kita susah dapat. Baik sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung lagi. Apakah keistimewaan bulan Syawal? Bulan Syawal yang kelima, bulan nikah. Apa hal bulan nikah pula ni? Sebenarnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, peristiwa perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Syawal, ulama sebut di antara bulan yang baik untuk berkahwin ialah bulan Syawal. Ulama sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Tak tahulah. Mungkin nak ganjak daripada bulan Ramadan tu, yang bulan tu bulan yang penuh cabaran kepada orang yang baru berkahwin. Kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada kahwin bulan Syawal tu, bawalah ke bulan daripada kahwin bulan Ramadan tu, kahwinlah bulan Syawal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dia merupakan pegangan orang-orang musyrikin dahulu yang meletakkan bulan Syawal ini sebagai bulan yang tidak baik untuk perkahwinan sebab boleh membawa malapetaka. Tu yang dipahamkan oleh orang-orang musyrikin sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebelum
demai musibah demai tu pegangan mereka. Jadi apa yang berlaku sallallahu alaihi wasallam sejak daripada zaman tu, maka kaum jahiliah tidak mahu melangsungkan perkahwinan pada bulan Syawal. Lalu Islam datang sallallahu alaihi Muhammad, dan Nabi SAW sendiri nak ubah dan nak pecahkan khurafat orang musyrik itu. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menikahi saya dalam bulan Syawal, berkumpul dengan saya pada bulan Syawal. Yakni duduk berumah tangga dengan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam kan Sayyidina Aisyah berkahwin, kemudian selepas pada tu baru duduk dengan Nabi SAW. Dan berkahwinnya Nabi SAW dengan Sayyidina Aisyah dalam bulan Syawal, berkumpulnya Nabi dan Sayyidina Aisyah juga dalam bulan Syawal. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Sayyidina Aisyah? Dia kata apa? Maka siapakah lagi daripada isteri beliau, baginda, yang lebih beruntung daripada saya? Untung saya ni sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada orang manusia ni, antara isteri-isteri Nabi, siapa yang lebih, yang boleh challenge saya? Dia beruntungnya saya ni, saya kahwinnya dalam bulan Syawal, bersama dengan Sayyidina Nabi SAW bulan Syawal. Selain daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah juga menikahi Ummu Salamah dalam bulan Syawal. Menurut Imam An-Nawawi, hadis tersebut berisi anjuran untuk berkahwin dalam bulan Syawal. Aisyah bermaksud dengan ucapannya ini untuk menolak tradisi jahiliah dan anggapan mereka bahawa menikah dalam bulan Syawal adalah amalan yang tidak baik. Boleh? Baik tuan-tuan sekalian, dan yang berikutnya, yang keenam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan Ramadan merupakan bulan peperangan. Bulan peperangan. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, antara peperangan yang berlaku dalam bulan Syawal, yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud ni? Perang Uhud ni berlaku, ulama khilaf, ulama tarikh ni ulama-ulama sejarah khilaf, antaranya menyebutkan bahawa dia berlaku pada 7 Syawal, dan ada yang mengatakan berlaku pada 11 Syawal. Sallallahu alaihi Muhammad. Izzy Ismail, ex-staff BBNB Kewangan. Wah, masya-Allah, 95, masya-Allah. Faham tak? Nama apa? Izzy. Sama, kita satu batch dalam kalam macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Nib Jaini, Makwadil, Changlun, Bukit Kayu Hitam pun ada juga, masya-Allah. Okey. Bila berlaku, ulama kata, ada yang kata berlaku pada 7 Syawal dan ada yang mengatakan berlaku pada 11 Syawal. Bila? Pada tahun ketiga Hijrah. Yang ni tak ada khilaf. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tuan-tuan, perang Uhud berlaku di antara tentera Islam dengan tentera musyrikin. Tentera Islam lebih kurang ada 1000 orang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang musyrikin sekitar 3000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Tuan-tuan, pada hari Jumaat petang, Nabi SAW jumpa para sahabat, bincang macam mana kita nak buat. Adakah kita nak pi ke sana atau kita nak bertahan dalam Madinah saja? Dia antara orang yang mai cadang dekat Nabi SAW untuk duduk bertahan dalam Madinah saja ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Ubay. Allah bin Ubay. Siapa Allah bin Ubay ni? Abdullah bin Ubay ni ialah bapa munafik. Dia cadang ni kita bertahan dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Madinah, dalam kota je. Pasal apa? Pasal ni kan kita ni ada orang-orang miskin, salli ala sayyidina Muhammad, ada orang tua-tua, salli ala sayyidina Muhammad, ada orang-orang, siapa nak jaga mereka dengan alasan ni macam tu? Kita boleh duduk sembunyi-sembunyi di lorong-lorong, kita tahu tempat kita ni, kita pergi duduk sembunyi di atas-atas bangunan supaya nanti bila mereka masuk, mereka serang. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ada strategi dia. Dia dah berkomplot dengan orang-orang musyrikin. Dia nak jadi orang yang akan merosakkan tentera Islam daripada dalam. Ni Abdullah bin Ubay bin Sahlul ni, bapa munafik ni. Lalu ada anak-anak muda yang pergi jumpa Nabi SAW. Mula Nabi SAW setuju. Okey, kita perang dekat dalam ni lah.
Tiba-tiba sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada pemuda-pemuda yang dulu tak sempat untuk ikut peperangan bersama dengan Nabi SAW dalam perang Badar. Mereka pun cadang dekat Nabi, ya Rasulullah, apa kata kalau kita pi perang ni di luar, kita pi perang dekat luar. Sebab apa? Sebab dalam ni ada orang tua-tua, ada anak-anak kecil, ada apa semua. Satgi mereka pun akan terlibat dalam peperangan ni. Lebih baik kita keluar pi perang dekat luar, supaya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, silap tadi kami ni dah macam bangkang cakap Nabi dah. Pergi jumpa Nabi SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak apalah kita tahan kat sini. Nabi kita pantang seorang Nabi apabila dah pakai baju perang untuk sama ada kita keluar, kita syahid atau diberikan kemenangan. Keluar Nabi SAW. Tuan-tuan, pendek cerita, sampailah ke satu tempat nama Bukit Uhud. Dekat situ ada tentera-tentera musyrikin dah mai dah duk bertapak dekat sebelah sana. Nabi SAW, tuan-tuan, malam tu Nabi merintahkan para sahabat untuk berkhemah dan beristirahat. Waktu istirahat tu, geng-geng Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan sekalian, ni duk curi-curi nak pi bunuh Nabi SAW dalam khemah. Tapi para sahabat duk nampak dah, ada di kalangan mereka yang 1000 orang ni yang nampak pelik ni. Nampak pelik ni. Duk observe ni, nampak pelik ni puak-puak ni sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lalu mereka jaga Nabi SAW. Esoknya, lepas pada subuh, tahu mai Abdullah bin Ubay ni. Sana ada 3,000 orang tu. Ni ada 1,000 orang kat sini ni. Kalau nak kira ni dah tak balance lah. Sana lebih ramai lagi ni. Mai-mai tuan-tuan sekalian, Abdullah bin Ubay pergi jumpa Nabi. Dia kata, wahai Nabi, wahai Muhammad, kami nak balik. Kami nak balik. Siapa nak balik? Saya nak balik. Siapa lagi nak balik? Pengikut-pengikut saya nak balik. Berapa orang nak balik ni? 300 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dah lah tak ramai. Dah lah ada hanya 1,000 orang. Mereka nujuh lebih ramai. Ni nak balik pula. Ulama duk bahas pasal apa yang waktu tu baru nak balik. Pasal apa yang waktu tu baru nak balik? Pasal nak patahkan semangat orang-orang Islam. Nak patahkan semangat orang Islam. Dah habislah kita ni. Macam mana nak menang ni? Tadi dah tinggal ni dah tinggal 700 ni. Patah semangat ni, para sahabat ni patah semangat ni. Tapi Nabi SAW pergi, biar. Sampai ada sahabat kata nak balik lah. Hampa ni duduk pun puasak balik tuan-tuan, sahabat. Tinggal 700. Tapi 700 ni punya semangat. Hari tu 313 orang lawan 1,000 orang dalam perang Badar. Allah bagi kemenangan. Lalu Nabi SAW buat apa? Nabi SAW pun susun bala tentera dia. Ni Ubay sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abdullah bin Zubair bawa 50 orang naik atas bukit Uhud, naik atas bukit Rumat tu, bukit pemanah, bukit Rumat, naik duduk tu. Jangan pergi mana-mana. Kami menang ke kami kalah, kalau kami menang jangan turun, kami kalah pun jangan turun, duduk kat situ. Bawa 50 orang, orang-orang yang mahir memanah, naik duduk atas tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kiri kanan, Allahumma salli ala Muhammad, Zubair bin Awam pimpin 250 orang duduk sebelah sini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang sahabat lagi duduk. Nabi SAW duduk di barisan yang belakang untuk bertahan. Strategi perang yang sangat cantik dah, sehingga menyebabkan bila berlaku saja peperangan tu, seorang demi seorang terbunuh daripada orang-orang musyrikin. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak waktu macam tentera-tentera musyrikin ni duduk dalam lubuk. Semua pekat kena bunuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang Islam duduk dalam tempat dan posisi yang sangat istimewa. Antara posisi paling istimewa orang Islam di atas bukit Rumat tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, waktu tu dia duduk di kalangan orang musyrikin. Dia ni orang strategis, dia orang cerdik. Dia duduk fikir macam mana nak pergi, macam mana nak masuk. Akhirnya tuan-tuan, nak pergi ke depan tak boleh, nu ada orang duduk kat atas. Nak pergi ke sini tak boleh. Nak buat macam mana? Dia pergi daripada arah belakang bukit. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia suruh pula kepada ada berapa orang yang pergi dan berlakon seolah-olah macam kita dah nak lari daripada peperangan ni. Habis dah, kita dah kalah dah. Semua pekat keluar habis. Sampai menyebabkan orang yang duduk di atas bukit tu, subhanallah, mereka terlupa pesan Nabi SAW jangan turun.
Saya sebut, perang dah habis dah, turun dah. Perang dah habis dah. Lalu tuan-tuan Ustaz Ahmad, mereka turun. Daripada 50 orang, 40 orang turun, tinggal 10 orang je. Turun tu bukan, ada yang kata apa, para sahabat tu tamak harta. Tak, bukan tamak harta, terlupa kok pesan Nabi SAW. Sebab anggap perang dah habis dah, ni orang pekat balik dah ni. Tentera musyrikin pekat, berapa ramai dah terbunuh dah. Oh, kita dah menang, dia pun turun. Turun, rupa-rupanya tuan-tuan Khalid Al-Walid naik daripada arah belakang bukit, bunuh 10 orang yang ada, termasuk Allah bin Jubair syahid dalam perang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu tuan-tuan mengambil alih posisi paling strategik tentera Islam atas bukit. Lalu dipanggil balik tu tentera-tentera lain, mai balik. Depa semua mai balik tuan-tuan, dan mengelilingi tentera Islam. Yang tadi tentera Islam mengepung, sekarang tentera Islam pula terkepung. Lalu depa serang tuan-tuan sekalian, sehingga menyebabkan ramai daripada sahabat yang syahid. 70 sahabat syahid. Hamzah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam sampai terburai perut dia, ditombak oleh Wahsy sallallahu alaihi Muhammad. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai terpotong tangan dia. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, beberapa daripada orang sahabat-sahabat subhanallah tuan-tuan sekalian, yang Nabi SAW sangat sayang. Nabi SAW, Allahumma salli tuan-tuan, sangat sedih dengan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan Nabi SAW sendiri pun tuan-tuan, tinggal Nabi SAW waktu tu. Yang duk pertahan Nabi ni malaikat Jibril alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ta'al ya Abdullah, Nabi panggil, mai sini wahai hamba Allah. Depa mai pertahan Nabi, ada 9 orang mai pertahan Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, di kalangan orang-orang muhajirin. Yang lainnya ada 7 orang, 9 orang daripada Ansar yang pertahan Nabi. Kena bunuh semua 9 Ansar, tinggal 2 orang aja, Talha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu dan ayah kamu wahai Sa'ad, panahlah mereka. Subhanallah. Tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang lelaki nama Urwah bin Abi Waqqas, saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ambil satu senjata orang Arab. Ada cerita tentang batu, ada satu riwayat cerita tentang panah. Dipanah ataupun dibalingnya tuan-tuan sekalian, sehingga kena ke pipi Nabi SAW. Patah geraham Nabi SAW. Nabi SAW dah luka di muka dia, subhanallah. Mai 2 orang lelaki tuan-tuan, nama Abdullah bin Zubair, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah Zuhri dengan Abdullah Qami'ah. Mai depan Nabi SAW, ambil pedang, hayun ke wajah Nabi SAW, pecah penutup muka Nabi SAW, sehingga melekat 2 besi di pipi Nabi SAW yang mulia. Melekat di pipi Nabi ni, besi ni melekat kat pipi Nabi ni, berdarah-darah muka Nabi SAW. Rasakan penangan anak Qami'ah, kata dia. Allah akan membalas yang seumpamanya untuk kamu. Tuan-tuan, Nabi SAW dah berdarah. Para sahabat bila tengok Nabi SAW berdarah, mereka dah pegang Nabi SAW, bawa Nabi SAW nak melari, nak sembunyikan Nabi SAW. Bila Nabi SAW sampai, tuan-tuan, tiba-tiba subhanallah, ada satu lubang yang dibuat oleh orang musyrik. Nabi SAW jatuh dalam lubang tersebut. Luka lutut Nabi SAW, muka Nabi dah berdarah-darah, lutut Nabi SAW dan kaki Nabi SAW pula luka. Mai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Dujanah nak pegang pedang Nabi. Waktu awal tadi Nabi SAW pegang pedang dia. Siapa? Allah Muhammad sampai berceracak, sampai syahid Abu Dujanah dalam peperangan tersebut demi cintanya kepada baginda Nabi SAW. Dibawa Nabi SAW tuan-tuan sampai ke bukit, nak naik ke gua di Bukit Uhud tu. Ada satu gua, ada satu batu besar, Nabi SAW tak boleh nak panjat. Tuan-tuan, siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Talha bin Ubaidillah tadi yang berlumuran darah, dia merangkak, pijak belakangku wahai Rasulullah, pijak belakangku, jadikan belakang tu tangga. Dia pun naik. Nabi SAW naik. Nabi SAW berdiri atas batu. Nabi kata pada para sahabat, sallallahu alaihi Muhammad, kamu nak tengok orang syahid, kamu nak tengok siapa lelaki ini ni akan bersama dengan aku dalam syurga. Bila dia dapat jaminan Nabi SAW
yang dia akan bersama dengan Nabi SAW dalam syurga ni, rasa macam hilang sakit-sakit. Bawa naik dia tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi SAW disembunyikan dalam gua di Bukit Uhud. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat pun mula mai dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar mai, Sayyidina Umar mai, salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali mai, Abu Ubaidah Al-Jarrah mai. Sahabat-sahabat yang tadi duduk dalam barisan hadapan peperangan dah mula mai dekat Nabi SAW. Masing-masing peluk Nabi SAW. Tengok Nabi SAW dah berdarah-darah. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an cuba nak cabut besi yang melekat di pipi Nabi SAW. Lalu subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Nabi SAW berkerut muka dia. Para sahabat tak boleh, tuan-tuan, para sahabat tak boleh nak tengok Nabi SAW ni, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kerut muka. Tak boleh nak tengok Nabi SAW sakit. Sayangnya daripada kat Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak boleh mai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, salli ala Sayyidina Muhammad, biar aku buat tepi-tepi wahai Abu Bakar. Besi itu sampai tercabut gigi dia. Subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada dua besi, cabut lagi satu. Tercabut besi, cabut gigi dia. Sampai dia dikenali sebagai orang yang lompong giginya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia menjadi bukti cinta dia kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, tu dia sebahagian daripada kisah perang Uhud yang berlaku dalam bulan Syawal. Lagi apa lagi perang yang berlaku dalam bulan Syawal? Perang Ahzab. Perang Ahzab. Ataupun perang Uhud yang kita baca tadi ni. Ni program balas dendam dan apa sebagainya. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentera Islam, orang-orang Islam yang duduk di kota Madinah nak berhadapan dengan hampir 10,000 orang-orang musyrikin yang bergabung, yang membentuk satu tentera yang nama dia tentera Ahzab yang Allah cerita dalam Quran. Itu di antaranya, tuan-tuan sekalian, Allahumma salli alaihi wasallam. Perang ni kita juga dikenali sebagai perang Khandaq. Daripada apa yang telah kita lalui dalam bulan Ramadan. InsyaAllah, mudah-mudahan hasil daripada takwa yang kita peroleh daripada bulan Syawal, daripada bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin. Sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, dapatkan Faiz susu kambing. Faiz susu kambing campuran susu kambing, ginkgo biloba, beras perang dan kurma untuk kegunaan kita seharian, terutama di bulan puasa, di bulan Ramadan penuh barakah ini. InsyaAllah, susu selain daripada kelebihan susu kambing yang kita sedia maklum, terdapat juga kita masukkan dalam ini beras perang yang membantu untuk menguatkan ataupun mengenyangkan perut, terutama kepada anak-anak kita yang baru saja belajar berpuasa. Dan manis daripada kurma ini insya-Allah memberikan tenaga segera. Maka dapatkan di pasaran, dan saya rasa sangat sesuai untuk kita amalkan pada setiap hari, dan pastikan Faiz susu kambing ini ada di rumah-rumah kita sepanjang bulan Ramadan penuh barakah ini. Dan selain daripada itu, Faiz susu kambing ini juga merupakan projek dana untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Jadi kita jadikan dia sebagai pendapatan untuk membantu pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin. Maka selain daripada tuan-tuan dapat menikmati kelazatan susu kambing ini, selain daripada itu tuan-tuan juga dapat membantu untuk dana
madrasah ataupun pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin, insya-Allah pasti kedua-duanya ada manfaat kepada kita, insya-Allah. Dapatkan di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.